hanya lebih kurang sejam je. Okey kan? So mungkin kita terus je lah tanpa rehat. Mungkin dalam sejam je untuk hari ni. Okay, jadi kita akan masuk kita punya chapter baru, iaitu chapter 4. Okay. Berapa orang sekarang? 98. Okay. Okay, kelas kita mulakan dengan kita punya chapter baru. Untuk chapter ni adalah ni chapter terakhir untuk kita. So hopefully kita dapat habiskan sebelum minggu 14. Slope stability, saya rasa ramai juga yang terlibat dengan camp geologi sebelum ni masa weekend baru ni. Ramai tak yang terlibat camp geologi yang baru ni? Rasanya ada siapa-siapa yang boleh feedback join camp geologi sebelum ni? Tak ada, Doktor. Tak ada kan? Tak ada. Okay. Ada, Doktor. Okay, yang tak ada, okey lah. Kalau yang ada tu, sebenarnya saya ada brief sikit-sikit berkaitan dengan slope stability yang berlaku di Sungai Lembing. Pasal saya salah seorang pensyarah pengiring untuk camp geologi. Jadi kalau tak ada, saya anggap saya perlu explain semulalah dari segi pengenalan dan sebagainya. Untuk notes slope stability saya ada letakkan di author. Nanti boleh download Okey, yang ni untuk pengenalan kepada slope stability. Yang ni saya baru update So dalam nota awak tu tak adalah gambar-gambar ni. Tapi ini sebenarnya lebih kepada untuk pengenalan kepada slope stability. Jadi some overview of landslide in Malaysia. The first landslide occurred in Malaysia after Independence Day selepas merdeka, dikatakan berlaku pada tahun 1961. Jadi left side image ni yang Cameron Highland. Jadi Cameron Highland ni dikatakan landslide pertama selepas kemerdekaan. Jadi dia berlaku pada 11 Mei 1961 dan mengorbankan 16 nyawa. Jadi pada waktu ni untuk site clearance masa zaman ni dia pakai orang kampung dia. So semua orang kampung sebelah-sebelah dia berkumpul. Lebih kurang berapa kalau ikut saya tak ingat, tapi beratus-ratus lah, beratus 700 kata silap, 700 orang berkumpul untuk membantu untuk pembersihan kawasan runtuhan. Dibantulah ada beberapa bulldozer. Jadi kemudian diikuti Highland Tower pada 11 Disember 1993 mengorbankan sebanyak 48 nyawa. Jadi dekat pengenalan ni saya akan overview major landslide sahaja. Maksudnya yang melibatkan nyawa, kos yang ekonomi yang terlalu besar dan sebagainya. Jadi Highland Tower pada 93 telah mengorbankan 48 nyawa dan bermula pada tahun 1993 inilah kerajaan Malaysia mula menubuhkan badan-badan berkaitan untuk mengkaji berkaitan dengan kegagalan cerun di Malaysia. Jadi bermula daripada Highland Tower 11 Disember 1993. Kemudian kita juga ada flow slide debris flow. Kat sini kalau awak tengok dia tulis debris flow debris ni maksudnya bahan segala material yang terikut dengan flow tu sekali Jadi ini flow slide yang berlaku di Keningau, Sabah. Yang disebabkan daripada tropical storm Great. Ribut Great dulu kalau ingat pada tahun 1956, 26 Disember 1956. Dan ini merupakan
landslide yang mengorbankan paling banyak nyawa di Malaysia iaitu sebanyak 302 orang pada waktu ni. Ada orang keningau ke kat dalam ni? Ada? Tak ada? Kalau ada mungkinlah dia tahu sikit ke apa berkenaan dengan apa kejadian ni pada tahun 1996. Okey, kemudian kita tengok sedikit yang ni data ni saya ambil daripada perancangan kajian kegagalan cerun di Malaysia. Jadi data yang dia ada ni limited to 2007 from 73. Ini adalah list of the landslide occurred in Malaysia by location, month and year, fatalities and economic cost. So daripada tahun 73 hingga 2000, kat sini 2006 so the data actually it's collected up to 2007. So kalau kita tengok pada jadual ni, fatalities yang paling banyak iaitu kematian yang paling banyak tadi yang dinyatakan tadi ialah berlaku di Sabah. Tapi kalau dari segi economic cost, kalau kita tengok paling tinggi adalah yang berlaku di Bukit Lanjan pada 2003. Bukit Lanjan yang melibatkan sebanyak 836 juta. 836 juta. Walaupun tiada kematian, tetapi disebabkan NKVE, Klang Valley punya expressway ni, once dia tutup, banyak benda tertutup. Dia tertutup lebih kurang 6 bulan masa tu. So dalam masa 6 bulan macam-macam apa kita panggil loss lah, itu punya loss dari segi ekonomi. Jadi melibatkan sehingga 836 juta. Jadi dikatakan daripada tahun 70s 2010 lebih kurang daripada era 70-an sehingga 2010 untuk economic cost kita lebih kurang loss sebanyak 3 bilion. Jadi boleh dikatakan lebih kurang hampir 1 bilion setiap tahun. Kalau ikut puratanya lah, dia tak jadi setiap tahun, tapi kita tengok dari segi purata kemusnahan ataupun kehilangan dari segi ekonomi tadi. Jadual graf di sebelah menunjukkan number of slide dan number of fatalities based on these tables sebenarnya. Jadi yang kritikal banyak berlaku pada tahun 90-an, banyak berlaku pada 90-an, dan yang bawah itu adalah dari segi cost yang tadi So kita tak nampak yang paling tinggi ialah 800 lebih di Bukit Lanjan pada November 2003. So 2003 inilah yang paling tinggi Jadi ni kita tengok sikit kejadian Bukit Lanjan tadi, NKVE kilometer ke 21.8 yang ni. Ini kejadian yang berlaku di site lah. So 836 juta telah loss dari segi ekonomi. Jadi masa kejadian ni jalan ditutup, diversion dibuat dan pelbagai lagi dibuat. Jadi dia melibatkan kos yang sangat tinggi. Jadi nombor satu ni adalah asal dia. Asal. Jadi kalau kita tengok the very steep, dia tegak. Okey, kemudian dia ada tumbuhan kawasan-kawasan ni. Kemudian nombor 2 ini adalah kejadian selepas kejadian. Ketiga site clearance 4 dan 5 dia punya proses baik pulih cerun. Okey, dari segi percentage landslide yang berlaku di Malaysia, Kuala Lumpur dan Selangor sahaja, dua negeri ini menyumbang kepada 1/3 daripada keseluruhan landslide yang berlaku di Malaysia. Jadi punca simple jadi kita nampak sebab kenapa Kuala Lumpur dan Selangor menyumbang lebih banyak landslide berbanding negeri lain adalah disebabkan human activities yang berlaku di dua negeri ini adalah lebih tinggi selain daripada dia punya
geomorfologi punya keadaan. Jadi kalau kita tengok pada geomorfologi yang bawah tu, yang ni, kejadian tanah runtuh banyak lebih daripada separuh kejadian tanah runtuh berlaku pada kawasan berbukit, berbukit-bukit lah, hilly area. Kemudian others ni maksudnya yang lain-lain selain daripada coastal river dan mine area. So kebanyakannya berlaku di hilly. Jadi ini adalah red spot yang biasa berlaku landslide di Malaysia. Jadi kalau kita tengok area Selangor dan Kuala Lumpur adalah kawasan yang kritikal, diikuti oleh Perak, kemudian Pahang dan seterusnya lah. Yang paling sikit ialah Perlis, dan memandangkan Perlis juga adalah negeri yang kecil. Jadi Johor dia average lah Johor dekat sini lebih kurang 4% daripada keseluruhan kejadian landslide yang berlaku di Malaysia berlaku di negeri Johor. Okey. Okey, recent landslide di Malaysia, ini saya saja je ambil ini yang berlaku pada tahun ni. Jadi orang Ipoh ada sini Taman Sri Perkasa berlaku pada bulan lepas, Mei 2022. Memang baru lagi lah. Ni orang yang duduk dekat sini ni dia baru masuk rumah ni 2 hari Dia baru masuk rumah ni 2 hari. Kemudian landslide ni berlaku betul-betul dekat tembok dia ni. The whole all the facilities, underground facilities semua collapse. Dia punya slope semua collapse. Ini adalah satu contoh design yang kita kurang baik lah untuk kita ni Jadi kita dapat belajar sesuatu lah daripada kegagalan ni, harapnya. Jadi awak semua sebagai engineer, hopefully lihatlah keadaan-keadaan macam ni, apa sebab dia dan apakah solution sebenarnya yang sepatutnya kita buat. Kemudian contoh lain ialah Taman Bukit Permai, Ampang, yang berlaku pada bulan 3 tahun ni. Jadi ada 4 orang mati kalau tak silap saya, 72 rumah terhancur dan banyak kenderaan yang musnah di Taman Bukit Permai Ampang pada Mac 2022. Jadi ini dua yang saya rasakan yang agak baru dalam masa 5 bulan terawal tahun 2022. Okey, sekarang barulah kita start masuk kita punya chapter. Tadi kita nak dapat bayangan je lah betapa landslide ni dia akan memberi impak yang besar dari segi kehilangan nyawa dan kita punya ekonomi akan kekurangan ekonomi dari segi ekonomi dia akan menurun secara mendadak disebabkan oleh landslide. Jadi adalah penting untuk kita sebagai engineer untuk mengenal pasti jenis-jenis kegagalan, bagaimana ia berlaku, apakah punca-punca yang kebarangkalian menyumbang kepada kegagalan, kemudian apakah fundamental ataupun asas dalam memahami kestabilan cerun, dan akhir sekali apakah tindakan-tindakan ataupun solution yang the best solution to overcome the slope failure ni. Jadi kita akan pergi part by part untuk kita memahami berkaitan dengan slope stability. Jadi first kali kita tengok dari segi dia punya kategori. Jadi dalam slope failure kita boleh bahagikan kepada 5 kategori yang utama. Tapi benda ni kadang-kadang lain buku lain dia punya approach. Tapi ni saya ambil daripada buku Braja Emdas lah, buku yang awak ada tu. Jadi dia kategorikan sebagai 5 kategori, iaitu fall, kemudian topple, kemudian slide, spread, dan finally flow. And for the fall, this is detachment of soil or rock fragment that fall down a slope. Sebenarnya normally for fall failure biasanya dia berlaku pada tanah coarse grain ataupun
paling biasa berlaku pada kawasan batuan, fall. So dia detach daripada dia punya parent rock atau parent soil, kemudian dia bergolek ke bawah, itu fall. Begitu dengan topple biasanya berlaku juga di kawasan batuan, biasanya boleh juga berlaku di kawasan antara batuan dan tanah, grade 5, grade 6 kalau dalam geologi. So topple ni berlaku pada biasanya kepatahan yang berlaku pada bawah titik graviti. Jadi ni contohnya lah, so dia patah pada ni kemudian dia jatuh ke bawah, dia kita panggil nama topple. Tapi topple in geology dia ada maksud lain juga kan. So topple tapi in term of soil mechanics, topples adalah bermaksud seperti yang saya nyatakan tadi lah. So slide, this is downward movement of soil mass occurring on the surface of rupture. Ini adalah yang paling common kita face in Malaysia, is slide So masuk slide ni, the whole mass of the slope dia akan going down together lah, dia ada turun sekali. Bukannya pada surface saja tapi dari segi the whole mass. Kemudian spread ni biasanya berlaku apabila ada weak layer dalam slope. Kemudian dia ada shearing berlaku di situ dan akan berlaku kegagalan mengikut shear line tu. Okay. Dan akhir sekali ialah flow, downward movement of soil mass similar to viscous fluid. Jadi apa yang berlaku ialah contoh hujan yang berpanjangan sehingga dia membasahkan kawasan permukaan dan berlaku penyusupan dan seepage pada certain mass, weight dia akan bertambah dan pada waktu tu dia dah tak boleh nak handle, maka yang atas tu dia akan flow. Pada waktu ni kita punya effective thrust menghampiri kosong dan pada waktu ni U adalah yang paling besar, iaitu U adalah pore water pressure. Jadi apabila pore water pressure telah meningkat, hubungan antara partikel tanah tu akan terenggang dan dia akan bersama air bersifat seperti aliran air. Itu yang dipanggilkan flow. Okey, sekarang kita tengok jenis failure. Jenis failure kita boleh bahagikan kepada tiga yang besar yang kita panggil translational slide, kemudian kita ada flow slide dan akhir sekali kita ada rotational slide. Jadi for translational slide, it's failure along a weak zone of soil. Jadi typically macam spread tadi, contoh macam spread kategori, dia berlaku dalam keadaan translational slide. Jadi dia boleh berlaku pada sepanjang weak layer ni. Ni contohnya kita ada thin weak layer. Dia boleh berlaku pada sepanjang ni. Jadi semakin weak layer itu besar kawasan dia ataupun maksudnya dia nipis tapi dia panjang. Jadi maksudnya dia akan bawa mass ni ke bawah dan seterusnya. Ini adalah disebabkan type of translational. Dan juga biasanya berlaku pada tanah yang kasar, coarse grained soil. Jadi coarse grained soil ni dia lebih mudah bergulik kan, dia lebih mudah ikut shear punya line. Okay, kemudian flow slide. Flow slide ni samalah macam kategori flow lah tadi. Occurs when the internal and external condition force a soil behave like a viscous fluid and flow down. Jadi tadi saya cakap internal and external condition force a soil adalah yang tadi apabila effective stress menghampiri kosong dan pada waktu tu U menghampiri, kalau ikut dari segi percentage ialah menghampiri 100%. Menghampiri 100%. Dia sama konsep dengan apa nama kita panggil saya lupa nama, ada satu macam mana ia berlaku, tak apa nanti kita tengok konsep apabila pore water pressure telah mencapai kepada 100%. Multiple failure surface usually occur and change continuously as flow proceeds. Jadi dia boleh multiple failure. Kalau tadi saya ada tunjuk tadi contoh Taman Bukit Permai Ampang tadi dia berlaku seolah-olah macam dua kali. Dia turun sekali, kemudian dalam masa tu hujan berterusan, kemudian dia berlaku lagi.
Jadi itu boleh dikategorikan sebagai flow slide dan dia berlaku continuously based on the fluid yang mengalir pada permukaan. Dia boleh berlaku dalam keadaan terbasah dan juga boleh berlaku dalam keadaan kering. Dalam keadaan kering biasanya dia adalah coarse grain soil. Okay. Yang ketiga ialah rotational slide. Rotational slide ni adalah yang paling common kita jumpa dan dia biasanya berlaku pada fine grain soil. Fine grain soil. Jadi dalam rotational slide ni kita bahagikan kepada tiga jenis yang kita namakan sebagai base slide, toe slide dan juga slope slide. Untuk base slide ialah seperti keadaan gambaran ni. Jadi kalau base slide, katakan kita sini ada jalan raya. Tadi jalan raya. Maksudnya from the crest ni crest dia turun sampai jalan-jalan ni pun habis. Ni pun habis. Ini kita panggil base slide ataupun ada juga kadang-kadang kita panggil dia sebagai deep seated failure. Jadi dia akan pergi sedalam yang boleh sampailah dia jumpa ada satu stiff soil yang dia tak boleh penetrate baru dia keluar. Itu deep seated. Itu kita panggil nama lain base slide. Jadi biasanya soft soil resting on stiff layer. Jadi sini stiff, ni salahnya, ni sepatutnya soft. Bila sini soft, dia akan bila dekat stiff dia akan start, baru dia akan buat dia punya rotational. Kemudian toe slide ni daripada crest sehingga toe sahaja. Dia limited to toe, dia akan habis kat toe. Jadi bermaksudnya slope tu, the problems area adalah from the crest to the toe. Kalau slope slide dia boleh berlaku at any point on the slope surface. Jadi kat slope surface ni, kalau macam ni ke, dekat slope surface kita panggil dia sebagai slope slide. Jadi failure surface pass through the slope. Okay, ini pun selalu kita jumpa. Kebanyakan kita jumpa yang rotational slide. Kebanyakan pada kawasan tanah kita banyak rotational slide. Pada kawasan batuan kita banyak jumpa translational slide atau flow slide. Tapi flow slide ni pun kebanyakan pada fine grain jugalah. Translational slide. Okey, tadi kita dah tengok kategori, kita dah tengok jenis. Sekarang kita nak tengok sebab ataupun punca yang boleh menyumbang kepada kegagalan cerun. Jadi yang pertama kat sini dia terangkan erosion. So erosion A dan B tu maksudnya gambar A dan B. Gambar A dan gambar B. Jadi erosion ni basically steepening of slope by erosion. Contoh yang paling mudah disebabkan oleh hujan. Kalau kat luar negara ada juga disebabkan oleh angin. Jadi angin yang mengakis lama kelamaan sehingga dia punya permukaan berubah dari segi dia punya dia punya geometri. Jadi kalau tengok garis putus-putus ni adalah original stable slope. Ini adalah original toe. Jadi ini adalah toe after erosion, new toe. Jadi kat sini kita tengok dia punya slope become steeper and the movement like this. Bila logik lah kan, kalau semakin rendah gradient tu semakin dia stable. Semakin dia steep, semakin dia curam, maka stability akan berkurang. Jadi erosion akan membuatkan cerun asal lebih curam, lebih steep dan akhirnya akan mengurangkan slope stability dan akhirnya boleh gagal. Itu bagaimana erosion boleh menyumbang kepada kegagalan. Erosion juga boleh berlaku dari proses scour, iaitu macam kerukan. Okay. Yang berlaku contohnya pada ini adalah contoh river bank ataupun sungai punya inilah bank.
dia punya tepi tu. Jadi kalau berarus sikit demi sikit dia akan scouring this area. Bila start scouring pada waktu ni, dia punya stability akan berkurang. Kemudian disebabkan oleh rainfall adalah yang paling sekali common berlaku di negara kita, disebabkan kita antara negara yang menerima hujan tahunan yang agak tinggi dan dia berlaku pada satu masa, biasanya bulan Disember dan sebagainya. Kalau kita tengok pun keadaan ataupun kejadian runtuhan banyak berlaku pada hujung tahun dan awal tahun, masa yang maksudnya waktu hujan yang berpanjangan. Jadi bagaimana rainfall ni dia boleh menyebabkan kegagalan. Jadi dia boleh melalui kita panggil dia pakai infiltration dan juga seepage. Jadi infiltration dengan seepage ni kita dah cover on chapter 2 on Laplace equation and Darcy law kan. So infiltrations adalah hydrology punya function. Jadi infiltrate rainwater, they infiltrate into the particles of the soil, and the seepage is the water come into the particle itself. Jadi dalam particle tu sendiri dia ada micro and macropore. Jadi dalam keadaan itulah the seepage occur. Jadi daripada infiltration dan seepage dia akan memberi tekanan kepada partikel-partikel dalam slope, dalam tanah di slope tersebut. Dan pada waktu ni weight of slope, berat slope itu semakin lama semakin tinggi sehingga sampai satu tahap dia akan collapse. Okey. Jadi selain daripada itu, katakanlah slope kita berada pada kawasan batuan, jadinya rainfall akan masuk melalui crack, tensile crack. Biasanya ada tensile crack kat atas ni. Bila air masuk, lama-kelamaan crack ni akan membesar dan dia creep, dia merayap. Dia akan pergi ke tempat lain sehinggalah satu tahap dia akan fail. Dan paling bahaya sekali bila dia ada satu weak layer, iaitu dia boleh menyalurkan air daripada crack tadi dan dia akan membuatkan mass of failure itu akan lebih besar, lebih banyak berlaku. Okey, kemudian earthquake. Earthquake ni taklah berlaku kat kita, tapi earthquake ni ini cause of slope failure ni in general antara benda-benda. Jadi earthquake juga boleh memberi impact kepada slope stability. Jadi movement kalau kita yang dalam geologi, tectonic plate dan sebagainya, earthquake ni dia punya konsep macam kalau awak nak isi gula dalam bekas, awak isi sampai atas tu, nanti awak goyang, nanti sampai satu tahap dia akan turun kan. Lepas tu kita letak lagi goyang itulah earthquake. Jadi particles kat dalam slope tu dia tergoyang, jadi dia akan terturun. Masa tu dia akan punya stability berkurang masa dia turun, sudden dia punya penurunan sehingga dia akan menyebabkan stability dia menurun. Okey. Kemudian geological features. Jadi geological features adalah disebabkan oleh soil stratification. Jadi pembentukan tanah ni kita balik semula kepada dia pembentukan tanah. Jadi tanah ni sebenarnya berasal daripada batuan. Jadi agak penting untuk kita kenal batuan. Jadi hopefully kalau tak silap saya, ramai di kalangan awak ambil geologi semesta ni. So faham macam mana igneous tu terjadi. Igneous intrusive, extrusive, kemudian dia melalui proses weathering, transportation, deposition, jadi sedimen, dan air sekali melalui proses liquefaction dia akan menjadi sedimentary rock. So macam mana sedimentary rock akan bertukar disebabkan oleh heat dan pressure, dia akan bertukar menjadi metamorphic rock. Dan metamorphic rock itulah yang biasanya kita tengok dia ada bedding kan, dia ada pasal dia deposit, dia siapa sampai dulu dia deposit. Jadi katakanlah tanah
granite sampai, lepas tu dia deposit, lepas tu tiba shale pula. Jadi padahal shale tu adalah tanah yang lemah. Jadi dia berada pada di antara tanah lemah dan tanah kuat. Pada keadaan ni juga dia akan lebih mudah berlaku sharing pada interlayer tu. Itu adalah disebabkan oleh geological feature. Okey, ini yang kedua terbanyak selepas hujan, external loading. Sebab tu tadi kalau kita tengok pada statistik, kebanyakan berlaku pada negeri-negeri yang menjalankan human activities tertinggi. Jadi human activities ni ialah kita buat cut and fill, kita potong sana, kita potong sini, kita tambak sana, tambak sini, dan kita buat rumah kat atas tu, atas sini. Dia bukan salah pasal tambak dengan potong tu, tapi design tu. Design tu dia kena, pasal takkanlah kita tak nak buat apa-apa pembangunan mesti diteruskan, tapi kalau dari segi keselamatan tu, dari segi design tu yang kita kena tekankan. Jadi external loading, contoh kat atas ni overloading at the crest of slope. Jadi bila ada overloading kat atas ni, dia akan memberi stres yang tinggi kepada slope dan akhirnya dia akan collapse. Ada yang kat atas ni dia bukan buat bangunan je, ada yang buat kolam lah, apalah dan sebagainya. Any loading lah yang kat atas ni dia akan boleh menyebabkan kegagalan cerun. Kemudian disebabkan oleh construction activities ni similar to the external loading lah. External loading ni tak semestinya rumah saja dan sebagainya. Construction activities bermaksud sebagai contoh original slope, kemudian kita nak buat contoh drainage system, kemudian kita pun buat excavation kat bawah ni. Pada waktu ni height of slope akan bertambah. This is original height. Ini a new height. Yang ni new height. Jadi bila height of slope bertambah, bermaksud dia punya gradient akan lebih steep dan hingga akan mengurangkan dia punya kestabilan. Pada keadaan ini slope kawasan ni dia tidak lagi bukan tidak, dia maksudnya dia akan berkurang dia punya stability dan akhirnya akan jatuh ke bawah. Dan akhir sekali ialah rapid drawdown. Ini biasa berlaku di empangan, di empangan, especially for earth dam lah. Kita memang pakai earth dam. Maksudnya kita bukan pakai konkrit ke apa, ni memang slope slope tanah. Jadi bila air dilepaskan daripada high water level, kemudian dia turun drastically at low water level, on that time the retaining water force is removed. Sebelum ni water level kat sini. Jadi pada keadaan ni dia stabil pada high water level. Once air dilepaskan pergi kepada low water table, masa tu air yang kat belakang ni, ini yang dia nak keluar air tu, dia mengambil masa yang agak lama, yang agak lama. Jadi sedangkan dekat kawasan sini dah kosong, dah tak ada air. Jadi pada waktu ni dia ada force yang berlawanan kat sini. Pada keadaan ni lah dia akan berlaku kekurangan dia punya stability sehinggalah dia akan collapse. Okey, ni adalah 7 sebab yang typical yang kita boleh lihat secara menyeluruh bagaimana kegagalan cerun boleh berlaku. Jadi yang tadi macam saya cakap, rainfall, geological feature, external loading, construction activities antara benda yang paling signifikan untuk kita di Malaysia. Okey, sekarang kita pergi kepada factor of safety itself. Jadi in general, tadi kita dah tahu kategori, kemudian type, kemudian cause of the slope failure. Sekarang barulah kita nak kenal tentang fundamental of slope stability. Slope stability Fs equal to tau F over tau D. Jadi tau ni adalah shear strength. Saya yakin ramai kat sini dah conquer lah untuk soil shear strength. Kalau tak silap in your geotechnic 1 you cover in final chapter, if I'm not mistaken. Saya pun tak ingat. Jadi tau
adalah shear strength of soil. F represent for the soil, the average shear strength of the soil. Biasanya kita panggil ni nama besar dia sebagai resistant force. Resistant force. Yang ni kita panggil dia driving force. Jadi tahu di average stress develop along the potential failure surface. Jadi kalau kita ada slope, jadi ini dia akan ada, yang ini adalah tau F, ini adalah tau D. Jadi selagi mana tau F lebih besar daripada tau D, kita punya slope akan selamat. Jadi Fs, tau F equal to C prime plus sigma prime tangent phi prime. Okay, ini adalah daripada geoteknik 1 kan. While for the driving force, kita change C into CD je lah. CD, which mean of the driving force, plus sigma prime tangent phi D. Okay, in term of the cohesive, kita safety of factor kita boleh tengok dari segi dia punya cohesion, dia punya cohesion safety, dan juga daripada dia punya phi, dia punya phi safety. Jadi C dan phi kita boleh perolehi daripada kita boleh dapat daripada lab, kita boleh dapat daripada field kan. Contoh daripada lab kita boleh guna direct shear. Kalau selain betul triaxial test, daripada triaxial test kita boleh buka kepada consolidated drain test, consolidated undrain test, unconsolidated undrain test. Jadi ni lab. Kalau contoh, kalau field, antara yang popular ialah kita guna vane shear kan, vane shear test. Jadi vane shear test ni cepat je, kita boleh dapat dia punya undrain shear strength hanya dengan menggunakan alat yang simple. Okay. For the equilibrium, when the C factor of the based on the cohesion and the phi equivalent, dan kita dapat yang ni. Dan pada keadaan equilibrium, Fs equal to Fc equal to Fv. Tapi yang penting yang ni adalah dia punya yang utama. Ni yang utama. Okay. When the Fs is equal to 1, the slope in a state of impending failure. Jadi Fs equal to 1 bermaksud dia masih tak fail, tapi Fs minimum untuk dia tidak gagal adalah 1. Tapi mana ada engineer, dia akan design untuk betul-betul ngam-ngam. Maksudnya ada sikit je ni terus fail. Jadi sebab tu biasanya on slope stability sekurang-kurangnya kita ambil ialah 1.5 untuk slope stability. Okay, ni adalah relevant test. Ni tadi saya dah cerita sikit, relevant test and calculation for the slope stability. Jadi ini adalah failure line. Failure line yang kita boleh perolehi kalau daripada test kita boleh dapat from lab test tadi. P dan C kita boleh dapat. Kemudian kita boleh dapat unit weight of unit weight. Jadi dalam tanah, kena ingat sampai bila-bila C, P, unit weight. Ini tiga ni adalah 3 parameter yang sangat-sangat penting. Daripada unit weight kita boleh dapat dia punya stress. Jadi total stress equal to effective stress plus water pressure. Jadi ini adalah sangat-sangat dua formula yang sangat penting dalam soil mechanics. Jadi calculations depends on the potential failure of slope, time and resistant groundwater. Jadi slip circle analysis, normally we use definite slope stability analysis.
So we have actually in slope stability analysis, we have two category that we call as a finite and infinite slope. Jadi for the transrational, tadi biasanya kita menggunakan infinite slope stability analysis, and the short term and long term stability is based on the total or effective stress analysis. We call it TSA and ESA, and the slope stability analysis without the groundwater adalah based on the biasanya daripada infinite slope. And to determine the stability of slope at long term conditions, long term so ni long term for the step effective stress analysis, CD ni tadi from the traxel test, iaitu consolidated drain test or CIU, consolidated undrained test with a pore water pressure measurement. And while for the short term normally kita guna UU test, UU test. Undrained consolidation test. Okay. Ini yang tadilah, kalau kita guna simple or direct shear test pun boleh, kita boleh guna traxel test dan sebagainya. Okey, kita tengok yang kategori pertama iaitu infinite slope. Infinite slope ni dia tadi boleh with the pore water pressure ataupun without pore water pressure. Okey. Jadi dalam ni without seepage, so without seepage, no water pressure, maksudnya kat dalam ni infinite slope. Kita tengok pada gambaran ni, so W represent for the weight of this slice, dia by slice. So beta is the sudut untuk this slope. Kita tengok W, weight of soil equal to the volume of soil element times the unit weight of soil. Unit weight of soil itu ada gamma. Kemudian kita ada L, length of the slice, and H adalah height of the slope. Length of the slice and height of the slope. Jadi kalau kita tengok sini macam area je kan. Sedangkan sini disebut volume. Kena ingat ini adalah 2D. Sedangkan in 3D kita kena kira, maksudnya setiap yang kita kira tu kita kena kalikan dengan pemeteran. Kita kena kalikan dengan pemeteran. Jadi that's why sebenarnya dia adalah volume. Cuma dalam ni kita akan kira sebagai area disebabkan kita ambil dari segi 2D punya calculation. Okey, kemudian NA, NA normal force ataupun normal stress, ni NA equal to W cos beta, iaitu bila kita masukkan W ke dalam ni, kita akan dapat gamma LH cos beta, while for the TA and the shear stress TA equal to W sin beta. Similarly, masukkan W dalam ni, kita dapat gamma LH sin beta. And finally, for the stress and shear, kita dapat NA over area of base. Kita masukkan saja NA yang kita dapat daripada atas ke sini, dan masukkan area of base L over cos beta, dan akhir sekali kita dapat gamma H cos square beta. Jadi sama juga untuk shearing. Jadi yang kita tahu untuk driving force, driving shear ni, kita tahu yang asas dia adalah yang ini. Jadi kita masukkan tau D adalah ini. Okay, gamma H sin beta cos beta equal to CD stay. Kemudian stress adalah yang ini. Gamma H cos beta kalikan dengan tangent pi D. Jadi yang kita nak tukar ini dan ini. Kita masukkan ini yang masuk sini, ini masuk sini. Jadi kita dapat yang panjang ni. Dan after simplify, kita dapat CD over gamma H sin beta cos beta minus cos square beta tangent PD. Okay, akhir sekali from daripada kita tadi kita tunjukkan sedikit lah how this formula derive. Jadi at least you tahulah di mana datang sebenarnya this formula. Itu adalah derivation of the FS. So far belum pernah lagi lah keluar soalan please derive this formula. Tapi dalam soalan master ada. Soalan master adalah derivation of the formula. So dekat sini at least awak tahu mana datang formula ni dan macam mana nak gunakan formula ni, apa maksud di sebalik formula ni. So safety factor of the infinite slope without seepage
adalah ini. Fs equal to the C over gamma H cos square beta tangent beta plus tangent phi over tangent beta. For the granular source, when the C equal to 0, when C equal to 0, ini adalah granular, for granular source. Fs equal to tangent phi equal tangent B, tangent beta, sorry. So as long as the beta is less than phi, your slope would be stable. Ni. Kan, selagi mana B ni lebih kecil daripada phi atau ada side lah phi lebih besar daripada beta, maka awak punya slope adalah stable. Jadi beta ni adalah sudut cerun, sudut cerun. Jadi antara benda yang kita boleh buat untuk improve our stability, kita design kita buat trimming, gradient dan sebagainya supaya beta itu akan lebih kecil. Okay. And for the equilibrium Fs equal to 1 and the critical height equal to height HCR. Jadi ini sebenarnya design, apa maksud critical height ni? Maksudnya ialah kita nak design apakah ketinggian minimum, ketinggian maksimum critical height supaya FL sekurang-kurangnya akan mendapat 1. Jadi ini penting dalam design. So kita dapat 1 critical height. So itulah maksimum. Kita takkan boleh buat lebih daripada ketinggian tersebut. Once kita buat lebih, dia akan fail. So apa yang kita buat ialah kita kurangkan ketinggian di bawah HCR tadi. So HCR ni kita boleh kira menggunakan this formula, dan this formula kita akan dapat 1 ketinggian yang critical, iaitu itulah ketinggian limit ketinggian yang kita boleh design. Okay, tadi infinite slope without the seepage. Sekarang kita tengok pada yang kedua, infinite slope with the steady seepage. Okay, with the steady seepage. Fokuskan. Kalau kita tengok di sini, kalau tadi kita tak ada seepage, yang ini kita ada seepage. Apa yang berbeza dengan formula the previous formula ialah menggunakan gamma prime, iaitu gamma prime bermaksud ialah gamma saturated ditolakkan dengan gamma water. Ini adalah sama seperti kita punya chapter 3 dan chapter 2 sebelum ni. So kat sini dia benar guna gamma saturated dan guna gamma prime. Okay, this is formula for the steady seepage. Jadi untuk memudahkan kefahaman, kita tengok contoh ni. For the infinite slope, so infinite slope shown in the figure, consider that there is no seepage through the soil. Determine the factor of safety against sliding along the soil rock interface. Jadi kat sini kita ada height 2.44 meter. So kita ada apa lagi yang kita ada? Inilah dia ni 3 parameter yang saya cakap sangat penting, iaitu unit weight, kita ada cohesion parameter dan juga phi, friction angle of the soil. Okey, untuk yang pertama kita gunakan direct formula ini, iaitu untuk no seepage. C kita ada 9.58, unit weight 1572, phi 15, beta beta 25 degree, and height of the slope 2.44, dan akhir sekali kita masukkan this formula, kita dapat Fs 1.23. For the part B, the height that will give a factor safety Fs of 2 against sliding along the soil rock interface. Jadi sekarang ni nombor 2 ni yang penting, dia nak tahu berapakah ketinggian yang sepatutnya supaya Fs boleh reach up to 2. Ni Fs kita cuma dapat 1.23. Target dia Fs equal to 2.
Jadi berapakah ketinggian maksimum yang kita boleh buat supaya Fs bersamaan dengan 2. Jadi dalam kes ni kita buat this formula, cuma Fs kita gantikan 2, H yang dekat sini kita tinggalkan dalam bentuk H, dan akhir sekali kita dapat height ketinggian maksimum adalah 1.12, so that kita dapat Fs bersamaan dengan 2. Jadi untuk example seterusnya, refer to figure 15.9, sama juga, if there is seepage. Tadi no seepage, sekarang seepage through the soil as shown, and the groundwater table coincide with the ground surface. What is the factor Fs given? H 116 meter, gamma saturated 18.55 kN per meter cube. Jadi kat sini dia bagi gamma saturated 18.55 and the height 1.66. Jadi Fs kita guna yang second equation tadi for the steady seepage. Kita masukkan formula C, gamma saturated dan sebagainya. Kita masukkan sahaja dan akhir sekali kita dapat Fs 1.43. Okay. Okay, kat sini juga kita boleh juga calculate, contohnya kalau kita target dekat sini berapakah maksimum ketinggian apabila ataupun apakah SCR. Katakan saya minta ada kira ada punya critical height, kita boleh gunakan formula yang ini tadi. So kita akan dapat berapakah critical height yang berlaku supaya ia sekurang-kurangnya menyumbang kepada Fs equal to 1. Okay, tadi infinite slope. Infinite slope dah selesai. Sekejap je. Infinite slope is very simple. Tadi sebelum tu, infinite slope ni apa? Infinite slope ni maksudnya yang kita slope yang berpanjangan. Infinite, kita tak tahu dia punya hujung tu. Kita dapat tahu certain part dia. Kalau finite slope ni benda yang kita slope yang kita ada, dia punya dia reachable lah. Jadi finite slope normally involve the circular failure surface analysis. The mode of failure dalam infinite slope adalah kebanyakannya rotational tadi, iaitu toe failure, slope failure dan juga base failure. Shallow slope failure ni yang biasanya berlaku pada crest bahagian atas sahaja, tapi biasanya dia juga dikategorikan di dalam slope failure. Okay, ini sebenarnya kita dah tengok mode of failure tadi, rotational, bawah rotational tadi. Okay, kita tengok analysis method 1. Saya rasa memandangkan hari ini kita akan pendekkan sedikit kita punya kelas. Saya rasa untuk finite slope kita akan pergi sehingga method 1 saja ini untuk mass procedure. Kemudian kita akan berhenti. Okay, untuk finite slope analysis method mass procedure, dia adalah based on the total mass. Jadi maksudnya kalau kita tengok dari segi ini adalah radius of the failure line. OAD ni adalah failure line punya radius dan dibahagikan dalam bentuk mass, iaitu kawasan ni, kawasan W2 dan kawasan W1. Itu kita panggil mass procedure. Weight 1 equal to the area of FCDEF. FCDEF. Ini AF untuk W1. Okey. Kemudian begitu juga dengan W2, area kalikan dengan unit weight. Kalikan dengan unit weight. Kemudian moment of driving. Driving moment kita panggil adalah kita macam sama juga macam retaining wall kita punya design sebelum ni, kita ada moment arm. So the moment of driving equal to W1 times L1, the jarak from the center of the failure line. Jadi W1 L1 minuskan dengan W2 times L2. Okay. Sekejap saya nak minum air sekejap. Okay, sorry.
sakit tekak sekejap. Okey. Okey, MD tadi dah selesai. MD sama dengan W1 L1 minus W2 L2 kan. Ini dalam kes ni lah, senang cerita this area minus this area for the moment. Kalau katakan saya letak sini W2 pun boleh, tak kisahlah. Yang penting this area minus to this area. Janganlah awak berpegang teguh pada yang ni saja. Tengok pada dia punya unit. So for the resistant moment, MR, resistant moment equal to CD and then AED, this whole line. Jadi dia punya panjang lengkung tu lah. So dia akan jadi CDR square theta. MR sama CDR square theta. For the equilibrium, MR equal to MD, resistant moment equal to driving moment. So kita masukkan MR dengan MD kat dalam ni. So kita akan dapat CD W1 L1 W2 L2 over R square theta. Jadi sebelum ni kita tahu yang Fs equal to tau F over CD or CU over CD. So dengan menggunakan Fs, ni Fs equal to CU over CD, kita dapat CD ni. So kita masukkan CD ni, kita masukkan dalam ni, dan akhir sekali kita dapat Fs equal to CU R square theta over MD, ataupun sama juga dengan CU R square theta over L1 L2. Jadi ini adalah formula untuk mass procedure. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Kita tengok contoh kat sini. Ni nanti awak boleh cuba buat sendiri. Kat sini saya ada bagi jawapan dia. Nanti boleh cuba buat sendiri. Jadi dekat sini theta ialah 95 degree. The radius of the slope failure line is 9.5. The undrained CU equal to 37. And while for the unit weight is 19 km per meter cube. Jadi a slope to be cut, construct as shown. The mass of W1, W2, 257 and 693. Jadi the location of this mass 2.1, 2.75 and 4.67. By using the mass procedure method or Swedish slip circle method. Nama lain dia adalah Swedish slip circle method. Calculate the total moment of the driving force about 0.0. Jadi kat sini dia nak moment of driving force. Dia nak MD. So MD tadi kita ada this formula. Kemudian kita ada factor of safety, Fs of the trial circle. Jadi Fs kita masukkan gunakan this formula. Kemudian comment what happened to the calculated factor of safety if the height and the gradient of the slope increase. Jadi ni cuba fikirkanlah apakah yang akan berlaku apabila ketinggian dan gradient of the slope akan apabila dia meningkat. Okay. So ni nanti boleh try, nanti boleh check lah dengan jawapan yang ada kat sini. Okey, untuk analisis method kedua ni kita ada kita panggil method of slice. Method of slice ni kita akan pergi lagi detail lah on our next lecture. Jadi untuk this time saya rasa saya stop sampai sini je dulu. Sorry saya terpaksa ada berhentikan kelas untuk masa sejam saja. Jadi diharap buat masa ni semua faham apa yang tadi kita dah bincangkan. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan yang tolong sampaikan pada kawan-kawan juga ataupun ketua boleh bantu untuk letakkan dalam grup yang kita akan buat kuis terakhir, kuis 3 pada minggu hadapan. Hari Ahad, hari yang sama. Seperti biasa, kita akan mula pada jam 10 suku. Kuis terakhir, kuis ketiga. So hopefully semua ambil maklum lah untuk berkaitan dengan kuis.
Saya rasa itu saja buat masa ni untuk slope stability untuk first part ni. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Ada Okey. Kalau tak ada, kita stop kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.